Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan semoga kita sentiasa direstui Allah. Tuan-tuan, kita dalam hidup ni tak ada orang yang sepi daripada masalah. Tak ada orang yang tak pernah buat dosa, tak pernah buat kesalahan. Tak ada Allah dan dosa dengan manusia. Sebagai orang Muslim, kita sungguh-sungguh penuh berharap nanti bila kita bertemu Allah, kita berhadapan Allah, kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Pada masa itu kita harap sungguh-sungguh, kalau boleh, ya Allah, Allah tak pandang dosa-dosa kita. Itu harapan kita. Betul tuan-tuan. Tapi di dunia ini, sekarang ini, kita kalau nak maafkan orang macam mana? Oh, aku boleh maafkan tapi aku tak boleh lupakan. I can forgive but I cannot forget. Ataupun ramai yang susah nak maafkan, walaupun ahli keluarga sendiri, walaupun kawan yang rapat. Ada pula yang akan kata, ini hak saya. Saya nak maafkan atau tak nak maafkan, ini hak saya, terpulang pada saya. Tuan-tuan, di dunia ini tak ada orang yang mendapat haknya dengan sepenuh-penuhnya. Hak yang sebenarnya kita hanya akan dapat di akhirat nanti, apabila kita berhadapan dengan hakim yang sebenar-benarnya hakim, dan di mahkamah yang sebenar-benarnya mahkamah, di padang mahsyar. Jadi kita biasalah kita lihat orang Muslim bersikap dengan tawaduk, pakaiannya ikut sunnah, berjubah, dan perkataannya sangat teratur, sangat cantik, pertuturannya sangat baik. Tetapi kalau kita terpijak je kaki dia, oh, melenting, meluap-luap macam volcano nak meletup. Dan tidak apa kan, siram air pun susah nak sejukkan keadaan macam tu. Kita kena ingat tuan-tuan, dia yang dapat menunjukkan belas dan kasihan sesama manusia yang di atas sana. Allah akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita sekiranya kita dapat menunjukkan belas kasihan kita sesama manusia dan juga makhluk lain. Pak Yan nak bawa sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita selalu menyanjung mereka, sehingga kan kita merasakan bahawa mereka ini tak pernah buat kesalahan, seolah-olah mereka ini tak pernah buat salah. Tapi itu adalah tanggapan yang kurang tepat, kerana mereka manusia biasa, mereka tidak maksum. Jadi mereka adalah setengah mereka baru memeluk agama Islam pada masa itu. Jadi kita dengar sebuah kisah. Bayangkan diri anda berada di situ. Bayangkan anda berada di dalam kasut mereka. You wearing their shoes. You know, so this thing is happening to you. And how will you react? Kisah ni ialah berlaku di Madinah. Beberapa sahabat selepas perang, jadi mereka mendapat harta rampasan. So mereka membuat meeting, discussion untuk membincangkan bagaimana nak mengagihkan harta rampasan ini. Biasalah mereka ambil giliran. So sahabat pertama, sahabat kedua, sahabat ketiga. So sampai kepada sahabat yang bernama Abu Zar. Abu Zar ni memang terkenal sebagai seorang yang sangat Arab. Kearabian dia tu sangat-sangat Arab. So dari segi culture-nya, dari segi tutur katanya semua, dia sangat Arab. Okay, so dia memberikan pendapat dia. Dan kemudian tiba selepas dia ialah Bilal bin Rabah. Bilal, seperti mana kita tahu, adalah muazzin kepada Rasulullah SAW. Jadi Bilal memberikan pandangan beliau. Pandangannya berbeza daripada pandangan Abu Zar tadi. Jadi Abu Zar, selepas Bilal habis memberikan pandangannya, Abu Zar memandang kepada Bilal dan mengatakan, engkau nak berbeza pendapat dengan aku, wahai Bilal, anak kepada wanita yang hitam? Itu perkataan Abu Zar kepada Bilal. Dan bagaimanakah Bilal menerima perkataan yang kesat ini? Bilal bangun daripada meeting dan bergerak untuk bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menceritakan hal yang baru tadi berlaku di dalam
jumpaan mereka, dalam meeting mereka. So apabila, dan kalau kita lah ya, kalau kita, kawan kita ni bangun nak pergi mengadu, apa yang kita kata? Biasa kita cakap, alah kau ni pondan lah, benda macam ni pun nak pergi sampaikan. Kalau kita di zaman sekarang dengan iman kita yang senipis ini, dengan jarak yang jauh kita dengan Rasulullah, jadi mungkin kita akan kata begitu, you are snitch lah, in English maksudnya you are snitch lah. Tapi Rasulullah apabila mendengar kisah perkataan kesat yang telah dikeluarkan oleh Abu Zar, Rasulullah pun keluar bersama dengan Bilal, pergi bertemu dengan Abu Zar. Dan apakah yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat juga? Abu Zar ni juga sahabat, Bilal juga sahabat. Rasulullah kata, wahai Abu Zar, engkau ini masih ada sifat jahiliah di dalam diri kamu. Bagaimanakah perasaan Abu Zar, seorang Arab yang noble Quraisy, yang telah memeluk agama Islam sekian lama, kemudian Rasulullah menegurnya dengan perkataan gitu. Jadi apabila Abu Zar mendengar kata-kata Rasulullah ini, Abu Zar pula keluar daripada tempatnya, sebab mungkin Rasulullah tak berjumpa di pertemuan tadi, dia berjumpa di rumah dia ke mungkin, atau di tempat lain. Jadi dia, Abu Zar, keluar mencari Bilal. Dan apakah yang Abu Zar akan buat kepada Bilal? Sesampainya Abu Zar di hadapan Bilal, Abu Zar menangis dan seraya merendahkan dirinya, menundukkan dirinya ke atas tanah dan menggaul-gaulkan tanah ke mukanya untuk menunjukkan betapa hinanya Abu Zar dan betapa mulianya Bilal, dan menunjukkan kekesalan Abu Zar atas apa yang telah dia sebut kepada Bilal di dalam meeting tadi. Tuan-tuan, bayangkan bagaimanakah iman Abu Zar apabila beliau dipanggil jahiliah, apabila beliau sedar bahawa beliau bersalah, berdosa kepada Allah dan telah melakukan kesalahan kepada Bilal radhiyallahu anhu. Inilah manusia yang sebenar, inilah Muslim yang sebenar. Apabila mereka ditegur, mereka menerima kesalahan mereka dan bersedia untuk memohon maaf, walaupun kepada Bilal yang adalah bekas orang hamba, yang orang Habsyi. Bagaimana kita apabila kita ditegur tentang kesalahan kita? Apakah kita akan merasa hina, menangis? Kita akan terus mencari orang yang kita hina tadi untuk memohon maaf, atau kita live in denial, kita cuba deny, kita cuba menafikan bahawa kita telah melakukan kesalahan, kita cuba bagi excuse, kita buat excuse macam-macam. Dan yang Pak Yan nak katakan ialah kita tak mengikut sunnah. Apabila kita dicabar, apabila berlaku sesuatu, kita lupa sunnah, kita ikut hawa nafsu kita, ikut syaitan. Itu yang berlaku pada kita. Jadi itu sajalah yang Pak Yan nak share buat sekali ini. Pak Yan mohon kalau ada kebaikannya daripada video ini, silalah subscribe, like dan share video ini kepada kawan kita, sahabat kita. Sekian saja buat masa ini, sehingga di dalam video kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.